Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama pada malam ini. Mangsa banjir di beberapa negeri meningkat, Johor paling terjejas. Juga pemandu trak tunda sebabkan kemalangan diburu. Banjir di Johor semakin buruk dengan jumlah mangsa banjir terus melonjak kepada 38,314 orang di 9 daerah setakat jam 7 petang ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata peningkatan mangsa banjir di negeri itu susulan hujan lebat berterusan sejak tengah malam tadi di semua 10 daerah di negeri terbabit. Jumlah mangsa banjir itu melibatkan 11,094 keluarga yang ditempatkan di 252 pusat pemindahan sementara yang dibuka di 9 daerah. Segamat kekal menjadi daerah paling terjejas dengan mangsanya melonjak kepada 13,583 mangsa daripada 3,988 keluarga di 78 PPS. Batu Pahat turut mencatatkan lonjakan mangsa kepada 9,385 orang daripada 2,760 keluarga di 52 PPS. Ia diikuti Muar, Kota Tinggi, Tangkak dan Johor Bahru. Tan Sri Dr. Azmi yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata lebih membimbangkan sebanyak 22 sungai utama di Segamat, Batu Pahat dan Keluang melepasi paras bahaya sekaligus meningkatkan risiko lebih banyak kawasan rendah ditenggelami air bah. Sementara itu, Jabatan Meteorologi meramalkan hujan lebat berterusan tahap bahaya di Segamat, Keluang dan Mersing sehingga esok. Manakala hujan lebat berterusan tahap buruk membabitkan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Setakat ini banjir di Johor meragut 4 nyawa dengan 1 kes di Keluang manakala 3 lagi di Segamat. Sementara itu, mangsa banjir beberapa negeri lain turut mencatatkan peningkatan. Di Pahang, portal info bencana JKM merekodkan jumlah mangsa banjir seramai 2,388 dan ditempatkan di 21 PPS setakat 7 petang tadi. Di Melaka, sebanyak 6 PPS dibuka dengan 5 daripadanya di daerah Jasin dan 1 di Alor Gajah dan menempatkan 378 mangsa banjir. Manakala di Negeri Sembilan, portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan jumlah mangsa banjir di negeri ini turun kepada 637 mangsa daripada 162 keluarga setakat 6.30 petang tengah hari tadi, berbanding 783 mangsa pagi tadi. Ia membabitkan 4 PPS di Tampin dengan PPS Sekolah Kebangsaan SK Felda Sungai Kelamah, manakala semua PPS di Jempol ditutup. Bilangan mangsa yang terlalu ramai di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Johor menyebabkan berlaku kekurangan keperluan asas seperti tilam, bantal dan selimut. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali bagaimanapun berkata penghantaran bekalan tambahan sudah dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jelas Datuk Armizan dalam satu kenyataan, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA membantu JKM melaksanakan perolehan darurat bagi menambah keperluan ini dan bantuan turut digerakkan dari stor pangkalan negeri yang tidak terkesan banjir. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN katanya turut membuat pembelian tambahan barangan keperluan menggunakan dana kumpulan Wang Amanah Bencana Negara KWABN yang diselaraskan NADMA. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan menggantikan semula sijil perakuan pendaftaran perniagaan yang musnah akibat banjir secara percuma. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub. Inisiatif itu bagi meringankan beban peniaga yang turut menjadi mangsa banjir. Kementerian ingin memaklumkan kepada mana-mana bangsa banjir yang kehilangan ataupun sijil pendaftaran mereka musnah, maka jangan bimbang, SSM akan menggantikannya secara percuma. Jadi kalau ada kehilangan semasa banjir ini yang peniaga-peniaga khususnya kehilangan ataupun musnah akibat banjir, peniaga-peniaga boleh datang untuk menggantikan sijil mereka ke pejabat KPDN secara percuma.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat mangsa banjir di PPS Dewan Orang Ramai Pekan Parit Yani Batu Pahat, Johor. Setakat ini kira-kira 5,000 bakul rahmah dan food bank telah dihantar ke beberapa PPS seluruh negara selain bantuan selimut dan bantal. Sementara itu ditanya mengenai harga sayur, Datuk Seri Salahuddin berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung kenaikan harga setakat ini. Namun beliau tidak menolak kemungkinan kenaikan harga akan berlaku selepas musim tengkujuh sebagaimana kelaziman sebelum ini. Polis sedang mengesan pemandu trak tunda yang menyebabkan kemalangan penunggang motosikal dan sebuah kereta di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata berdasarkan sebuah video tular, trak tunda itu mengubah haluan secara tiba-tiba hingga menyebabkan motosikal di belakangnya brek mengejut sebelum melanggar kereta di lorong kiri. Tambah ACP Muhammad Fakhruddin, penunggang motosikal serta pemandu kereta yang terlibat dengan kemalangan itu telah membuat laporan polis dan saksi kejadian boleh tampil membuat laporan polis berhampiran atau berhubung dengan penolong pengawai penyiasat trafik Sarjan Ainurul Firdaus Mahusin di talian tertera. Sultan Perak Sultan Nazrun Shah mengingatkan pemimpin supaya tidak mengulangi kesilapan seperti dahulu dan menghampakan rakyat dengan rasuah. Titah baginda generasi muda merupakan mangsa yang telah digelapkan masa hadapan mereka kerana perbuatan pemimpin yang mengamalkan rasuah. Setelah 65 tahun mencapai kemerdekaan dan setelah 15 kali pilihan raya umum diadakan, rakyat kini menuntut kepada menu baru dan resipi baru dalam persekitaran politik yang baru. Rakyat semakin lantang mendedahkan isu rasuah dan semakin gigih menolak pemimpin yang menggunakan jawatan untuk kepentingan diri atau pemimpin yang mengumpul kekayaan untuk ahli keluarga atau pemimpin yang menjadi instrumen kepada ahli perniagaan. Sultan Nazrin bertitah rasuah ialah barah yang menjadi punca kepada berlakunya keruntuhan moral, penindasan, kezaliman, pencemaran, bencana alam, pengangguran dan kemiskinan, sedangkan rakyat mengimpikan pengagihan kekayaan yang lebih saksama, peluang pekerjaan yang lebih terjamin, taraf hidup yang lebih baik, tadbir urus yang lebih telus dan pemimpin yang lebih amanah. Sultan Nazrin bertitah demikian pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-66 Baginda di Istana Iskandariah Bukit Candan, Kuala Kangsar hari ini. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali hari ini mendahului senarai 22 penerima darjah kebesaran dan pingat sempena Hari Keputeraan ke-66 Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Tan Sri Muhammad Zuki dikurniakan darjah Datuk Sri Paduka Cura Simanja kini SPCM yang membawa gelaran Datuk Sri. Majlis turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Perak Datuk Sri Sa'rani Muhammad. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM192 juta bagi menaik taraf Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Cendering, Kuala Terengganu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kerja naik taraf itu bertujuan untuk mengembalikan semula kegemilangan pelabuhan itu yang merosot sejak akhir-akhir ini dengan pendaratan ikan hanya 1,334.47 metrik tan setahun. Jelas Datuk Seri Muhammad Sabu, peruntukan tersebut melibatkan kerja-kerja mendalamkan, memanjangkan benteng pemecah ombak serta membaiki kemudahan di pelabuhan berkenaan. Ia bakal bermula pada bulan April depan dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun. Pelabuhan Cendering akan dikorek dan dibalik ke peranannya seperti dahulu dan diperuntukkan 192 juta dan kerajaan negeri juga terlibat dalam mengorek pasir di lebih awal, iaitu lebih kurang 3 juta. InsyaAllah Pelabuhan Cendering akan kembali aktif pada masa yang akan datang menjadi tempat orang mendarat ikan, termasuk bot-bot yang
lebih besar. Beliau ditemui ketika meninjau bot nelayan laut yang dibangunkan Amir Vision Senang Berhad di Pulau Duyung, Kuala Terengganu hari ini. Bot yang diperbuat daripada besi merupakan buatan tempatan yang mampu berada di laut dalam sehingga 14 hari. Beliau berkata bot itu merupakan sebahagian daripada program pemodenan visel dan mekanisasi tangkapan di bawah program Dana Jaminan Makanan di bawah Kementerian Terbabit. Pengasingan aset syariah dari konvensional dijangka beri pulangan lebih optimum. Alhamdulillah bertemu lagi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen 5.35% untuk simpanan konvensional dan 4.75% bagi simpanan syariah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Agihan itu melibatkan jumlah pembayaran keseluruhan bagi tahun 2022 adalah sebanyak 51.14 bilion ringgit. Jumlah pembayaran bagi simpanan konvensional ialah 45.44 bilion ringgit, manakala simpanan syariah 5.70 bilion ringgit. Pembayaran keseluruhan sebanyak 51.14 bilion akan memanfaatkan lebih daripada 15 juta ahli KWSP, termasuk ahli daripada sektor tidak formal yang berdaftar dengan Aisaraan, iaitu sebuah program caruman sukarela berasaskan insentif. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pulangan yang kompetitif ini sebahagian besarnya dipacu oleh strategi KWSP yang menekankan kepada kemampanan jangka panjang pelaburan dan pulangan selaras dengan alokasi aset strategi SAA KWSP. Jelas beliau, portfolio KWSP yang pelbagai dan kecairan yang sihat membantu mengurangkan risiko dan membolehkannya untuk mengekalkan aset pelaburan melebihi 1 trilion ringgit dan mengisytiharkan kadar dividen yang baik untuk 2022. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menjangkakan pulangan yang lebih optimum bagi simpanan syariah jika aset simpanan syariah diasingkan sepenuhnya daripada aset simpanan konvensional. Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata sejak simpanan syariah diperkenalkan pada tahun 2017, KWSP giat meningkatkan model perniagaan semasa dengan mengasingkan sepenuhnya aset simpanan syariah daripada melabur bersama aset patuh syariah dalam simpanan konvensional. Jelas beliau, dengan pengasingan ini simpanan syariah akan mempunyai peluang strategi sendiri dan peruntukan aset strategik yang berbeza dengan simpanan konvensional. Sementara itu, Datuk Amir Hamzah berkata KWSP akan melancarkan pemisahan aset simpanan syariah dengan aset simpanan konvensional pada 1 Januari 2024 seperti yang dinyatakan dalam pengumuman belanjawan 2023 baru-baru ini. Katanya, pemisahan aset simpanan syariah daripada aset simpanan konvensional membolehkan KWSP meletakkan peratusan had bagi setiap pelaburan yang diinginkan dan bukannya kerana pelaburan dalam simpanan syariah tidak halal. Namun katanya pulangan yang diperoleh perlu melihat kepada keadaan ekonomi semasa sama ada di peringkat domestik maupun di luar negara. Mengenai perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata KWSP akan mengumumkan kenaikan had caruman sukarela kepada RM100,000 pada April tahun ini. 1,400 usahawan pra-franchisee BIT berjaya dilahirkan dalam tempoh sedekat menerusi program Business in Transformation BIT hasil inisiatif Badan Nasional Berhad Pernas. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict sepanjang tempoh itu juga usaha mentransformasi perniagaan kecil kepada franchise itu turut memberi peluang pekerjaan kepada lebih 2,800 orang. Untuk tahun ini, Pernas menyasarkan pembiayaan RM2 juta untuk membangunkan 24 pra-franchisor dan 240 pra-franchisee, manakala 2.5 juta bagi latihan modal insan BIT. Pakej pembiayaan pra-franchisee BIT telah ditambah baik dengan kemudahan pembiayaan sehingga RM50,000 untuk memberi peluang kepada bakal usahawan memiliki konsep perniagaan yang lebih baik. Penambahbaikan ini telah memberi peluang kepada ramai peniaga-peniaga mikro dan kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan penambahan outlet mereka.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program Business in Transformation Expo 2023 BITE 2023 yang akan berlangsung pada 4 dan 5 Mac ini. Tambah beliau, melalui program yang diperkenal sejak 2013 itu, sebanyak 140 syarikat telah mendaftar dalam program BITE di mana peniaga mikro dan kecil dibimbing untuk menaik taraf perniagaan dari aspek imej, kualiti, perkhidmatan dan konsep perniagaan supaya dapat menjalankan perniagaan dengan lebih kompetitif dan efisien. Untuk rekod sehingga 31 Disember 2022, Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 313 usahawan BITE dengan jumlah sebanyak 9.9 juta ringgit. Sementara itu, Iwan berkata pada tahun 2023 sebanyak 50 juta ringgit telah diperuntukkan melalui skim pembiayaan franchisee-franchisor, pembiayaan pra-franchise-pra-franchisor, pembiayaan pra-franchise licensee, pembiayaan BITE pra-franchisor-pra-franchisee dan skim Recurve. Seiring dengan trend semasa, pengeluar produk sos cili Ida On Trading tampil dengan inovasi tersendiri dengan menghasilkan sos hijau dan sos Korea. Usaha itu ternyata berbaloi apabila produk inovasi itu mendapat tempat di hati pelanggan dan menjadi viral di media sosial. Ida On Trading mula beroperasi pada 2018 dengan modal permulaan sebanyak RM30,000. 5 tahun bertapak dalam dunia perniagaan, Ida On Trading mengukuhkan jenamanya menerusi produk sos cili, sos hijau, sos Korea dan sambal bilis mantun. Keunikan sos hijau mendapat tarikan di media sosial dan mendorong pencinta makanan untuk merasai kelazatannya. Sos Korea pula dijual pada harga kompetitif bagi memenuhi cita rasa masakan Korea. Adat berniaga pasti berdepan liku dan cabaran. Ida On Trading berdepan kekangan dari aspek pemasaran di mana mereka perlu mendapatkan kepercayaan peruncit untuk memasarkan produk. Sebagai alternatif, Ida On Trading memasang strategi menjual terus produk kepada penjajah dan peniaga makanan selain memanfaatkan platform e-dagang. Untuk perancangan akan datang, Ida On Trading berharap pengeluaran kapasiti produk dapat ditingkatkan bagi menampung permintaan. Syarikat ini juga sasar untuk menempatkan produk keluaran mereka setanding dengan jenama popular lain sekaligus dapat menembusi pasaran dalam dan luar negeri. Untuk mendapatkan produk sos Ida On Trading, hubungi maklumat tertera. Seramai 200 keluarga menerima sumbangan barangan keperluan daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menerusi program Suk at Yadim. Inisiatif itu adalah kali keempat untuk permulaan tahun 2023 yang bertujuan membantu individu yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Okey, sasaran utama Yadim pada hari ini adalah untuk turut sama membantu meringankan beban rakyat Malaysia yang terkesan dengan situasi semasa pada masa ini. Sok ini kita mengedarkan barangan-barangan kering kepada asnaf yang memerlukan dengan 9 item. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program Suk at Yadim di Kompleks Perbadanan Putrajaya pagi tadi sempena Hari Terbuka Putrajaya. Zamri turut melepaskan konvoi 20 penghantar makanan yang juga sukarelawan Yadim yang bertanggungjawab menghantar bantuan barangan keperluan terus ke kediaman penerima yang tidak dapat hadir. Saya rasa bersyukur sangat sebab saya dapat mengurangkan beban untuk keluarga saya lah dengan pemberian beras ni yang sekarang mahal kan. Saya ucapkan terima kasih lah sebab bagi sumbangan ni kurangkan kos sara hidup saya lah dengan anak-anak. Sempena Hari Terbuka Putrajaya, Yadim bakal mengadakan jualan rahmah esok yang menawarkan pelbagai jenis barangan dapur dengan potongan harga sebanyak 30%. Depo simpanan bahan api terbakar, 16 terbunuh. Bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh dan 50 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah depo simpanan bahan api di Jakarta, Indonesia. Api yang marak turut membakar beberapa kediaman di kawasan sekitar depo simpanan bahan api yang dikendalikan Syarikat Tenaga Indonesia Pertamina. Menurut laporan, 2 daripada mangsa yang terbunuh adalah kanak-kanak.
Kebanyakan mangsa yang maut dan cedera mengalami kecederaan lecur yang teruk. Kebakaran yang bermula selepas pukul 8 malam Jumaat itu berjaya dipadamkan pihak bomba selepas beberapa jam kejadian. Punca kebakaran masih disiasat. Kesan kebakaran yang teruk menyebabkan ramai penduduk di kawasan berkenaan terpaksa dipindahkan. Pertamina berkata syarikat itu akan bertanggungjawab memindahkan pekerja dan penduduk berhampiran ke kawasan yang lebih selamat. Syarikat itu juga akan memberikan kerjasama penuh dalam siasatan insiden bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Setakat ini, bekalan bahan api di Indonesia dilapor tidak terganggu kerana depo-depo simpanan minyak di kawasan lain mempunyai stok yang mencukupi. Tahun 2022 menyaksikan jumlah tertinggi rakyat Palestin terbunuh sejak 17 tahun lalu akibat peningkatan keganasan. Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Volker Turk berkata di luar konteks permusuhan, seramai 131 rakyat Palestin telah dibunuh pasukan keselamatan Israel sepanjang tahun lalu. Ujar Turk, sejak 2017, kurang 15% kes kematian sedemikian disiasat dan kurang 1% kes yang menjalani proses pendakwaan. Tegasnya, keganasan perlu dihentikan dan pendudukan yang mengundang peperangan mesti ditamatkan agar orang tidak bersalah tidak menjadi bangsa. Turk dalam pada itu memberi amaran terhadap peningkatan keganasan di Palestin pada 2 bulan pertama 2023. Katanya jumlah korban naik mendadak pada minggu pertama 2023 dan pada Februari. Semalam seorang remaja Palestin, Muhammad Nidal Salim, 15 tahun, menjadi korban terbaru yang ditembak pasukan keselamatan Israel di tebing barat. Kematian terbaru itu berlaku ketika peningkatan keganasan dalam konflik Palestin-Israel, terutama di tebing barat yang diceroboh Israel. Mesej kecemasan automatik melalui telefon pintar berjaya menyelamatkan seorang pemandu yang terperangkap dalam kenderaannya selepas terlibat kemalangan. Hantaran kecemasan melalui peranti iPhone itu diterima Balai Polis Berhampiran yang kemudian bergegas ke lokasi kemalangan. Sebaik tiba di lokasi kemalangan, kenderaan mangsa didapati berada dalam keadaan terbalik di atas permukaan air. Pemandunya yang berusia 38 tahun pula tidak dapat bergerak dan mempunyai tanda-tanda hipotermia yang boleh membawa maut. Menurut pegawai syarif tempatan John Budensik, mesej kecemasan itu dihantar melalui peranti generasi terbaru mangsa yang mampu mengesan kemalangan jalan raya, kemudian menghantar pesanan kepada perkhidmatan kecemasan dengan koordinat kemalangan jika pemilik tidak membatalkan fungsi tersebut dalam tempoh 20 saat. Budensik berkata, tanpa panggilan kecemasan itu, mangsa mungkin hanya ditemui selepas beberapa jam kemalangan. Pemandu berjaya dibawa keluar dari kenderaannya dengan kecederaan ringan dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.